warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah Syahira binti Rasli serta rakan-rakan kumpulan saya akan membentangkan permasalahan pelajar yang sering berlaku di College Vocational ERT Setapak. Nanti dulu, anda perlu mendengar pembentangan kami sehingga habis kerana kami telah menyediakan 2 soalan serta hadiah misteri. Sekarang kita sambung. Saya akan menerangkan biodata sedikit sebanyak mengenai guru yang telah ditemu ramah oleh kami. Beliau adalah Puan Suhaila binti Abdul Samad. Beliau merupakan warden dan guru disiplin di College Vocational ERT Setapak. Beliau bermula mengajar pada tahun 2001 di Sekolah Menengah Teknik Gerik. Beliau telah berpindah di KV ERT Setapak pada 2005 sehingga kini. Sekarang saya akan serahkan kepada pembentangan seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Zulaika binti Kamarudin. Saya akan menjelaskan dari segi pengenalan. Baiklah, masalah disiplin boleh dikaitkan dengan kegagalan murid di sekolah untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Salah laku yang sering dilakukan oleh murid ialah ponteng, buli, vandalism, bergaduh dan sebagainya. Pelbagai perspektif dan teori dan pendekatan dalam menerangkan tentang pelbagai perkara yang menyentuh tingkah laku bermasalah dalam kalangan remaja. Oleh itu, perspektif teori yang digunakan ialah teori tingkah laku dan psikoanalitik. Okey, berdasarkan teori pendekatan tingkah laku, menurut Albert Bandura, beliau menyatakan individu bertingkah laku berdasarkan pengalaman dengan melihat orang lain yang dianggap sebagai model. Okay. Yang kedua pula ialah teori psikoanalitik. Alright, menurut Sigmund Freud, beliau mengemukakan teori psikoanalitik ini menyentuh tentang pembentukan personaliti berdasarkan persaingan antara 3 unsur kuasa. Okey, pertama ialah keinginan memenuhi kehendak asas yang dikenali sebagai ID. Yang kedua pula ialah keperluan untuk akur dengan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat yang dikenali sebagai ego. Yang ketiga pula ialah ingin hidup dengan kod moral mengikut pandangan sendiri yang dikenali sebagai superego. Alright, ketiga-tiga kehendak tersebut tak dapat ditunaikan oleh seseorang secara serentak. Okey, hal ini menyebabkan kita bertindak mengikut kehendak sendiri. Inilah yang terjadi kepada pelajar sekolah ya. Kemudian sebagai contoh, mereka tahu ponteng sekolah ni salah sebab menyalahi undang-undang sekolah kan. Alright, lepas tu bertentangan dengan kehendak ibu bapa mereka. Alright, disebabkan terikut dengan kawan ataupun takrikan daripada keseronokan luar macam kedai cyber yang menyediakan kemudahan internet dan permainan telah menarik pelajar ni daripada pelajaran yang terdapat dekat sekolah. Okey, disebabkan tu mereka sanggup ponteng sekolah dan memenuhi kehendak diri sendiri. Okey, inilah yang dikatakan unsur memenuhi keseronokan yang disebut sebagai ID. Jika remaja tersebut dapat berfikir bahawa ponteng menyalahi undang-undang sekolah, maka remaja telah mencapai tahap ego. Peringkat super ego dapat dicapai apabila kod moral remaja tersebut selari dengan ID dan ego lalu merealisasikannya dengan tidak akan melakukan perkara yang bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan prinsip moral diri yang tidak sanggup melakukan perkara yang salah. Jika 3 tahap ini berjaya dicapai,
maka tingkah laku remaja berada di landasan yang betul dan lari dengan kehendak sekolah. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang permasalahan kajian. Alright, dalam kajian ini, permasalahan yang hendak ditimbulkan ialah mengenai masalah disiplin yang paling dominan di dalam kalangan pelajar College Vocational ERT Setapak Kuala Lumpur. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, hasil daripada menemu ramah bersama-sama guru disiplin di kolej tersebut, masalah disiplin yang paling dominan di kolej tersebut ialah masalah kecurian. Saya, Nadia binti Raslan, akan menerangkan mengenai objektif kajian. Objektif kajian kami yang pertama adalah mengenal pasti masalah disiplin yang kerap berlaku dalam kalangan pelajar di Kolej Vocational ERT Setapak Kuala Lumpur. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Yang ketiga, mengenal pasti pelajar yang sering melakukan masalah disiplin mengikut cantina. Yang keempat, meneliti kesan masalah pelajar kepada kolej dan membincangkan langkah-langkah penyelesaian yang digunakan bagi menangani masalah disiplin pelajar. Sekian, terima kasih. Terusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, perbincangan seterusnya akan dilakukan oleh saya, Ainul Marzia, iaitu bahagian yang saya akan bentangkan ialah berkaitan dengan kajian literatur. Seperti yang anda ketahui, masalah disiplin yang kerap berlaku di sekolah yang kami menemu bual ialah berkaitan dengan kesalahan kecurian. Kajian literatur yang saya akan bentangkan adalah kaedah dalam pengumpulan data dari informasi sekunder yang berbentuk seperti data, soalan selidik, pandangan pegawai atasan serta dengan pengalaman penulis itu sendiri. Rujukan kajian literatur yang saya akan kongsikan ialah yang saya peroleh daripada kajian tempatan dan juga kajian luar negara. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia pada 2006, bilangan penglibatan remaja dalam jenayah dari bulan Januari hingga September pada tahun 2006, bilangan jenayah bagi kesalahan mencuri adalah sebanyak 1078 kes, iaitu kes jenayah kedua tertinggi dalam kalangan remaja. Bagi menyelesaikan masalah disiplin dalam kalangan pelajar, pihak sekolah mestilah mengetahui terlebih dahulu akar bagi permasalahan ini. Setiap masalah yang timbul akan ada akar-akar punca yang menyebabkan pelajar tersebut bertindak sedemikian rupa. Antara punca bagi masalah disiplin mencuri ialah kerana keperluan asasi, psikologi dan rohani tidak dapat dipenuhi seperti yang telah dinyatakan oleh Hasnan 2008, Albana 2003 dan Train 1995. Di sini saya akan menerangkan punca masalah dari segi psikologi, rohani dan keluarga. Punca masalah kecurian dari segi psikologi menurut Amalia 2016, pengaruh psikologi dalam kehidupan seperti di bidang hukum, pendidikan, diskriminasi, berbagai penyimpangan norma yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan dengan psikologi dan sesuai cara kerja pada berbagai rakam masalah. Bagi punca masalah kecurian dari segi rohani pula, Aminuddin, Asmawati, Nur Hasni, Habsah dan Haziah 2010 berpendapat bahawa keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja hari ini berpunca daripada kurangnya ilmu dan kefahaman mengenai ajaran Islam. Manakala Feldman dan Weinberger 1994 menerangkan bahawa penampilan sikap negatif oleh pelajar hasil daripada keluarga yang bermasalah. Murid-murid yang datang pada keluarga yang bermasalah di mana mereka tidak mendapat kasih sayang dan perhatian
ibu bapa yang cukup menambah kepada masalah tata tertib di sekolah menurut Raja Guru Muhammad Daud Saad dan Ibrahim Saad 1982. Daripada apa yang saya kongsikan dengan hasil-hasil informasi sekunder ini, dapat dikenal pasti punca-punca masalah disiplin seperti kecurian. Sekian saja perbincangan saya bahagian kajian literatur. Saya akan beralih kepada kawan saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Rohayu binti Ahmad. Okey, saya akan menerangkan iaitu kaedah kajian. Kaedah kajian ini merupakan satu usaha kumpulan kami untuk mengkaji permasalahan pelajar iaitu ataupun tingkah laku pelajar di Kolej Vocasional ERT setapak. Terdapat dua pendekatan kaedah iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif, di mana kumpulan kami menggunakan kaedah kualitatif kerana kami bertemu ramah ataupun temu bual. Ianya lebih mudah dan untuk difahami. Okey. Selain itu, pelbagai kaedah yang kami guna itu yang pertamanya kaedah perbincangan, kaedah pemerhatian, kaedah temu bual dan kaedah rujukan. Okey, saya akan menerangkan dua kaedah iaitu kaedah perbincangan dan kaedah pemerhatian. Seperti sedia maklum, kaedah perbincangan ini melibatkan interaksi dua hala. Sebagai contoh, pelajar dengan pelajar iaitu saya dan juga ahli kumpulan saya. Dan selain itu, pelajar bersama pensyarah iaitu sebagai contoh doktor membincangkan tentang tugasan yang harus dilakukan oleh pelajar tertakluk kepada proforma. Okey, saya akan memberi contoh sebagai contoh pelajar dengan pelajar iaitu saya dan ahli kumpulan saya berbincang bertukar-tukar idea untuk memilih tempat di mana untuk membuat kajian ini. Okey, memberi pendapat untuk kata sepakat ataupun kerjasama untuk menghasilkan tugasan yang diberikan. Okey, yang keduanya adalah kajian pemerhatian. Setelahnya kami di sana, kami melihat gerak-geri pelajar di Kolej Vocasional ERT setapak dan kami dapat merasakan persekeliling sekolah itu mempengaruhi faktor tingkah laku pelajar. Sekian, terima kasih daripada saya dan seterusnya yang akan membincangkan kaedah kajian ini adalah sahabat saya Muhammad Faiz. Wah, kuih raya. Nanti sedap ni kan. Okey, terima kasih Saudari Siti Rohayu atas pemberian kuih raya ini. Nanti saya cuba dari video ya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Faiz bin Muhammad Azam. Okey, seperti yang sedia maklum dan tahu bahawa Saudari Siti Rohayu telah menerangkan sedikit sebanyak mengenai kaedah kajian kumpulan kami jalankan. Yang pertama adalah kaedah perbincangan dan kedua adalah kaedah pemerhatian. Okey, saya menyambung kaedah temu bual. Okey, maksud kaedah temu bual adalah bermaksud kaedah komunikasi antara dua hala, antara pengkaji dengan responden. Okey, semasa kami berada di sekolah menengah vocasional ERT setapak, kami telah menemu bual dan menanyakan beberapa soalan kepada guru bodoh asrama yang bernama Puan Suhaila binti Abdul Samad. Kami menanyakan beberapa soalan yang sesuai untuk ditanya. Sebagai contoh soalannya adalah, apakah tingkah laku yang selalu berlaku di sekolah ERT setapak sekolah vocasional tersebut? Okey, jawapannya adalah kes kecurian. Okey, seterusnya kami menanyakan beberapa soalan lagi. Sebagai contoh, apakah tindakan yang sekolah ambil untuk menangani masalah kecurian? Okey, sekolah berkenaan telah memperkenalkan mesin pengeluaran wang iaitu mesin EBSN. Okey, mesin BSN ini berfungsi untuk memperkenalkan kaedah EBSN, iaitu apabila murid-murid tersebut tidak perlu mengeluarkan duit yang banyak, hanya perlu pergi ke puasi untuk mengeluarkan duit yang diperlukan sahaja. Hal ini dapat memastikan dapat mengurangkan kes kecurian di sekolah tersebut. Kaedah seterusnya adalah kaedah rujukan. Dan rujukan ini adalah sangat penting untuk melengkapkan segala laporan yang kami jalankan. Okey, sebagai contoh, rujukan yang kami jalankan adalah melalui laman web, internet, buku, artikel, majalah dan sebagainya. Okey, segala maklumat yang kami perolehi dapat dikumpulkan bagi memastikan segala laporan kajian yang kami jalankan adalah lengkap dan baik dan jelaslah. Okey, itu saja daripada saya. Saya menyerahkan kepada sahabat saya seterusnya. Bye bye.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Kamal bin Salmi. Ingin meneruskan tentang dapatan kajian daripada ahli kumpulan kami, di mana dapatan kajian yang diperolehi adalah berkaitan dengan prosedur pengumpulan data. Okey, prosedur pengumpulan data daripada ahli kumpulan kami ialah menggunakan kaedah temu bual. Okey, kaedah temu bual yang dilakukan adalah di Kolej Vocational ERT Setapak. Okey, pengambilan masa adalah selama 20 minit di temu ramah dan kami lakukan secara formal. Okey, di sebalik temu bual tersebut, kami telah menyediakan beberapa instrumen kajian di mana sebanyak 12 sampel soalan yang disediakan. Okey, antara soalan yang pertama yang ditanya adalah apakah barang yang telah dicuri? Soalan yang kedua, berapakah jumlah kerugian yang dilaporkan? Soalan yang ketiga, bagaimana mengenal pasti dan menangkap si pelaku dalam mencuri barang tersebut? Soalan yang keempat, apakah kes kecurian yang kerap berlaku dan terjadi masa bila? Soalan kelima, siapakah mangsa-mangsa kecurian tersebut? Soalan keenam, apakah kesan yang berlaku di kolej vocasional akibat kecurian tersebut? Soalan yang ketujuh, sejauh manakah masalah kes kecurian ini memberi kesan kepada sekolah? Soalan yang ke-8, apakah inisiatif lain bagi mengatasi masalah kecurian ini? Soalan yang ke-9, nyatakan faktor atau punca berlakunya kes kecurian dalam kalangan pelajar kolej vocasional. Soalan ke-10, para pelajar tingkatan berapakah yang sering melibatkan diri dalam aktiviti kecurian di sekolah? Soalan ke-11, di manakah lokasi atau port yang selalu berlakunya kes kecurian? Adakah di garaj motor atau sebaliknya? Dan soalan yang terakhir, adakah kadar peratusan kes yang berlaku meningkat atau menurun di kolej vocasional setiap tahun? Okey, soalan yang disediakan adalah berbentuk semi-struktur, di mana semi-struktur ini bermaksud soalan yang disediakan adalah secara sulit dan tanpa dedahan kepada pihak mana-mana pihak. Okey, menggunakan kaedah kualitatif, pengumpulan data-data, sumber-sumber yang diperolehi dan melalui temu bual, audio dan video. Sekian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dapatan kajian yang dapat kami simpulkan daripada sesi temu bual dan kajian kami adalah yang mana kes kecurian yang dihadapi oleh sekolah ini kerap berlaku kepada golongan wanita berbanding dengan golongan lelaki. Antara punca-punca yang dapat kami simpulkan daripada yang kami dapati daripada responden kami adalah kurangnya didikan agama dalam kalangan remaja pada masa kini. Seterusnya disebabkan oleh keluarga yang bermasalah seperti bercerai dan sebagainya. Selain itu, masalah pengangguran dan juga pengaruh rakan sebaya. Malah ada yang mencuri hanya sekadar untuk hiburan dan mencari kepuasan diri sendiri. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Kesimpulannya adalah hubungan antara sekolah dan masyarakat amatlah penting, terutamanya hubungan ibu bapa dan juga guru. Jika ibu bapa dan guru mampu bekerjasama di dalam membanteras kecurian di Kolej Vocational ERT Setapak, maka kadar peratusan kecurian di Kolej Vocational ERT Setapak akan berkurangan. Dari segi pelajar pula, mampu meningkatkan jasmani, emosi, rohani dan intelektual jika mereka semua bekerjasama antara satu sama lain. Akhir kata, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Tuai padi antara masa, esok jangan layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih.